Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni kita akan masuk chapter yang baru iaitu chapter 5. So, terlebih dahulu saya nak terangkan bahawa chapter 5 ni kita ada dua bahagian. Yang pertama kita ada 5A iaitu berkenaan dengan long term financing, and then 5B kita ada berkenaan dengan cost of capital ataupun WACC, weighted average cost of capital. Okay, so untuk video kali ni saya nak terangkan berkenaan dengan 5A dahulu, which is berkenaan dengan long term financing. Okay, so dalam syarikat berkenaan dengan long term financing Okay, dalam syarikat kita ada 4 sumber utama untuk long term financing. Right. Okay, yang pertama sekali adalah common stock, ataupun kita panggil dia sebagai common share ataupun saham lah dalam bahasa Melayu. Ni yang pertama. Yang kedua kita ada long term debt, ataupun long term debt ni dia ada dua. First kita ada term loan, and then yang kedua kita ada bond. Right. So in this particular topic kita hanya discuss berkenaan dengan bond nanti. Okay, and then yang ketiga kita ada preferred stock. Preferred stock. Okay, saham keutamaan. Okay, and then yang keempat kita ada sumber kewangan yang utama juga, iaitu kita panggil sebagai retained earnings. Okay, tiga yang pertama ni iaitu common stock, long term debt dengan preferred stock ni kita panggil financing from external. Manakala untuk retaining ni dia bersifat internal. Okay, so untuk external ni kenapa dia luar? Sebabnya kita ambil duit ni daripada luar, daripada syarikat kita. So contohnya common stock, kita issue saham, orang luar yang beli saham kita, so duit tu daripada investor daripada luar lah. And then yang kedua, long term debt, kita berhutang. Okay, sama ada term loan ataupun bond. So dua-duanya kita pinjam daripada orang luar. Kalau term loan kita pinjam dengan bank ke apa ke, financial institution. Bond kita berhutang dengan orang awam. Right. So duit dua-dua ni pun datang daripada luar, so external. And then preferred stock ni saham keutamaan pun dia lebih kurang sama macam common stock, cuma dia ada beza sedikit. So untuk preferred stock ni pun dia external lah, duit daripada luar. Manakala yang keempat, retained earnings ni, retained earnings ni maksud dia apa? Kita retain daripada kita punya keuntungan daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Okay, so bila dapat untung, okay, apa yang kita buat dengan keuntungan ataupun net profit? Okay, selepas dibayar cukai kepada preferred stockholder, duit tersebut ataupun keuntungan tersebut yang mana kita panggil sebagai earnings available to common stock, yang ni kita akan pecahkan dua. Right. Yang pertama kita bayar dividen, and then yang kedua kita masukkan balik dalam syarikat as retained earning. Right. So yang ni pun sumber kewangan jugalah, tapi dia bersifat internal. Okay, so kita akan go one by one. So first kita akan go yang external dahululah. Okay, so yang first saya nak bincang adalah berkenaan dengan long term debt. Okay, tadi saya dah beritahu yang pertama kita ada term loan, and then yang kedua kita ada bond. Okay, term loan kita pinjam daripada financial institution ataupun bank, dan manakala bond ni kita pinjam daripada masyarakat ataupun orang awam lah. So dalam this particular topic kita hanya bincang berkenaan dengan bond. Okay, so bagi pihak syarikat kita kena calculate cost. Kita panggil sebagai KD. Okay, so KD ni, cost of debt ni, biasanya rumusnya adalah kupon plus dengan
par value tolak dengan P0 tolak FC divided by N, then divided by par value plus dengan P0 tolak FC divided by 2. Okay, so rumus ni kita pernah dengar dalam fin 242 dahulu. Alright. So kadang-kadang bila kita ambil subjek yang lain, kadang-kadang dia bukan K, dia R. So apa beza K dengan R? K ni cost, R adalah return, right? So rumus sama, tapi kadang-kadang kita tukar ke depan K ataupun R. Okay, untuk K ni adalah bagi pihak kita sebenarnya dari sudut pandangan. Kalau K ni sebenarnya sudut pandangan syarikat, kalau R tu adalah sudut pandangan investor. Okay, so K ni stand for cost. Cost ni actually bukannya cost bagi pihak syarikat, tapi cost bagi memuaskan hati kepada kita punya bondholder. So jawapan dia mestilah dalam bentuk persen. So which is bila you dah calculate everything ni, you kena times dengan 100 pula, right? And then one more thing you kena calculate adalah after tax KD, yang mana KD yang kita dapat daripada atas tadi just kali dengan 1 minus tax. Okay, so jawapan pun samalah dalam bentuk persen, right? So okay, so this one adalah untuk bond. So rumus ni kena hafal untuk bond. Next kita nak calculate cost untuk common stock pula. Okay, so untuk common stock ni dia ada macam-macam rumus. Dia ada 3 yang paling utama, sebab calculation untuk cost untuk common stock ni dia bergantung kepada pembayaran dividen. Alright, kalau constant dividend lain dia punya calculation. Kalau constant growth punya dividen lain calculate-nya. And then kalau irregular dividend tu, yang mana dividen dibayar tak tetap every year tu, yang tu lain pula cara kira. So untuk this particular topic kita hanya consider constant growth model, yang mana kita anggarkan dia punya dividen tu akan growth berkembang sekata sepanjang tahun. So rumus untuk common stock which is KCS under constant growth model, D1 divided by P0 tolak FC plus dengan G. G stand for growth. Alright, so untuk calculate D1, normally dalam soalan dia akan bagi current punya dividen. So D1 ni maksud dia next year punya dividen, which is D0 times dengan 1 plus G. Okay, so jawapan dia mestilah dalam bentuk persen, sebab cost ni so everything dalam persen. Cuma dividen ni dalam bentuk ringgit lah. Dalam bentuk ringgit. So ringgit bahagi dengan P0 pun dalam bentuk ringgit. Okay. Okay, and then last one untuk external financing adalah preferred stock. Okay, untuk preferred stock rumusnya KPS equal to dividend untuk preferred stock bahagi dengan P0 tolak FC. Just simply like that. Disebabkan preferred stock ni dia punya dividen adalah sama every year, which is fixed, so no needs for constant growth model lah. So macam ni je rumus dia, dividen untuk preferred stock bahagi dengan price dia tolak dengan FC. So jawapannya dalam bentuk persen juga. Alright, and then untuk internal pula kita ada satu lagi which is kita panggil sebagai retained earning kan. Retained earnings okay, so cost untuk retained earning adalah KRE, which is D1 minus dengan P0 plus dengan G. Okay, rumus dia adalah sama dengan common stock. Bezanya cuma dia tiada flotation cost. Alright, dia tiada flotation cost. So D1 adalah D1 yang sama, P0 adalah P0 yang sama, and then G pun adalah G yang sama. Kenapa rumus dia sama? Sebabnya kita consider macam ni, retained earning ni adalah cost melepas kepada common stock. Disebabkan ada retained earning ni, common stock holder akan dapat dividend less. Sebabnya keuntungan tu, earning available to common stock tu, kita kena pecah dua bahagi. Depends on the dividend policy syarikat.
Okay, so that's why rumus dia adalah sama. Alright, so for this chapter kita kena tahu berkenaan dengan calculation untuk KD, KCS, KPS dengan KRE. So kena tahu semua cost untuk long term financing. Okay, terima kasih. So very simple pun chapter. And then lagi satu chapter ni kita dah belajar masa FIN 242 So kena revise balik lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.